Kementerian Kesihatan dan Persatuan Barah Singapura SCS menggesa lebih ramai kaum Adam agar melakukan pemeriksaan awal bagi penyakit barah. Ini terutama sekali bagi barah prostat yang kekal sebagai antara barah paling lazim dihidapi golongan lelaki Singapura. Demikian menurut laporan tahunan Daftar Barah Singapura pada 2021. Setiap tahun hampir 1,400 lelaki didiagnosis barah prostat dan lebih 200 daripada mereka meninggal dunia akibat barah tersebut. Memandangkan gejala jarang sekali timbul pada peringkat awal, kaum lelaki amat digalakkan untuk menjalani pemeriksaan. Namun terdapat juga jenis barah lain yang lazim menjejas golongan lelaki seperti barah paru-paru dan kolorektal. Bagi meningkatkan kesedaran awam tentang bahayanya, SCS menganjurkan program bagi menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Berucap di pameran kesihatan lelaki yang dianjurkan secara fizikal oleh SCS buat pertama kali, Menteri Kedua Kesihatan Massago Zulkifli berkongsi pengesanan barah dalam kalangan lelaki dan wanita terus meningkat. Namun ia bukan kerana semakin ramai menghidapinya, sebaliknya kerana lebih banyak pemeriksaan barah dilakukan. When you discover early, the cure is highly possible in today's technology. So don't be frightened about discovering. Find out, go to your GP, go to your specialist, and in Singapore, don't worry, even you think the treatment may be expensive, go first, then appeal for the payment later. Membantu warga emas membiasakan diri dengan teknologi baru dan di masa sama lebih sedar akan potensi bahaya yang wujud. Inilah matlamat yang ingin dicapai pemerintah sebagai sebahagian daripada program Negara Bijak. Lebih 2,000 warga tua dan anggota keluarga mereka menyertai Hari Datuk Nenek Negara Bijak tahun ini bagi menikmati kegiatan yang berilhamkan teknologi. Dari berinteraksi dengan robot-robot yang dipacu kecerdasan buatan AI kepada mencuba alat-alat realiti maya. Di sebuah ruang di Muzium Negara yang diolah seperti arcade, warga emas berpeluang meneroka dan mempelajari tentang teknologi menerusi permainan, bengkel serta ceramah. Dianjurkan bersama oleh pemerintah, sektor swasta dan kumpulan masyarakat, Hari Datuk Nenek Negara Bijak ini juga cuba mendedahkan warga emas kepada bahaya penipuan online. Membantu golongan ini memahami teknologi dengan lebih baik dan kaedah melindungi maklumat peribadi dapat membina keyakinan mereka melungsuri alam siber. One of the challenges about behaving online is the scams and the security. And so we want people to know how to spot those issues, deal with them, and then interact online with their family, their friends, their loved ones, do business, do the fun things, and learn about technology. Sempena ulang tahunnya yang ke-70, Unit Taktikal Polis (PTU) memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan lagi latihan para pegawainya sedang ia terus berkembang bagi menangani pelbagai ancaman keselamatan. Kelengkapan peralatan untuk para pegawai PTU turut dipertingkatkan. Misalnya, helmet mereka mempunyai kamera video yang dapat merakam semua kejadian yang berlaku. Rakaman tersebut boleh digunakan sebagai bukti dalam siasatan atau bagi tujuan latihan dan semakan selepas kejadian. Selain bertindak ketika rusuhan berlaku, Unit Taktikal Polis turut memikul pelbagai tugas lain termasuk melakukan rondaan di acara seperti perbarisan Hari Kebangsaan. PTU turut terlibat dalam usaha mencari penjenayah bersenjata dan pendatang haram selain bertindak balas terhadap insiden yang melibatkan tebusan. Selama bertahun-tahun, PTU terus berkembang dan kini melibatkan kira-kira 500 pegawai. Mereka yang minat untuk bergabung perlu menjalani proses pemilihan dan latihan yang ketat. Sekitar 200 guru skim tuition mendaki MTS kini boleh menerima insentif sehingga $2,500 berdasarkan prestasi mereka. Ia diberikan bagi menghargai sumbangan guru-guru yang bantu meningkatkan prestasi pelajar dan kadar kehadiran mereka. Usaha terbaru itu diumumkan di Majlis Anugerah Tutor Mendaki siang tadi.
Dua kriteria akan digunakan untuk mengukur prestasi guru-guru skim tuition mendaki atau MTS bagi melayakkan mereka mendapat insentif sehingga $2,500. Pertama, peratusan pelajar dalam kelas yang mencatat kadar kehadiran sebanyak 80% dan kriteria kedua pula ialah peratusan pelajar dalam kelas yang mencatat peningkatan 1 grade sebelum dan selepas ujian. Ini juga akan menentukan jumlah insentif yang bakal diterima sekitar 200 guru MTS menjelang akhir tahun ini. Ini bagi terus mengiktiraf sumbangan para guru MTS yang sebahagiannya diraikan dalam Majlis Anugerah Tutor Mendaki siang tadi. Saya berharap insentif ini akan menggalak lebih ramai tutor yang berpotensi untuk tampil ke hadapan dan bekerjasama dengan mendaki dalam membina sebuah masyarakat gemilang. Seramai 51 individu diiktiraf termasuk satu-satunya penerima anugerah sumbangan cemerlang tahun ini iaitu Encik Siana Nam. Sepanjang 20 tahun menjadi penyelia pusat MTS di Sekolah Rendah Lakeside, beliau sentiasa memastikan keadaan yang selamat dan kondusif buat para pelajar dan guru MTS. Walaupun sudah mencecah usia 76 tahun, Encik Sia mahu terus berbakti ke dalam bidang pendidikan kerana prihatin dengan perkembangan para pelajar. It is the satisfaction that you get when you see that the people are performing well, and education is a platform and so a foundation for their career in future. Selain itu, 34 guru MTS dinobatkan sebagai penerima anugerah tutor cemerlang tahun ini. Antaranya ialah Cik Anggrini Hamid yang merupakan seorang bekas pelajar MTS sendiri dan kembali berkhidmat selama hampir 20 tahun. Ini merupakan kali keempat beliau membawa pulang anugerah ini. Their learning styles change, and from there I actually adopted different teaching strategies for my students too. Saya rasa besar hati setelah memenangi anugerah ini lagi, dan saya akan terus memberi yang terbaik untuk murid-murid saya di masa akan datang. Kategori anugerah Ketua Tutor Cemerlang pula diberikan kepada 5 individu manakala lagi 11 menerima anugerah perkhidmatan lama. Majlis di Max Atria Singapore Expo ini turut dihadiri sekitar 130 tetamu termasuk mereka yang menyumbang kepada kejayaan MTS. Sejak dimulakan pada 1982, seramai 260,000 sudah meraih manfaat daripada MTS. Presiden Tharman Shanmugaratnam akan berada di New York mulai esok pagi rangka lawatan kerja. Dia bakal menyampaikan ceramah di Universiti Columbia sebagai sebahagian daripada siri Forum Pemimpin Dunia. Semasa di New York, Encik Tharman juga bakal bertemu Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres dan para pemimpin sektor keuangan. Beliau akan mempengerusikan Lembaga Penasihat Laporan Pembangunan Manusia PBB serta sesi pleno Kumpulan 30 G30 Anjuran Bank Simpanan Federal New York. Beliau juga dijadualkan bertemu dengan sekumpulan rakyat Singapura yang berpangkalan di Amerika Syarikat.